IB dapat berapa? Sekejap. Sekejap. Okey. IB dapat 0.83 micro M. Betul. IC supposed to be 0.1 mA. Yes, sir. Error lah saya. Error lah. Hak lain okey ke? Senyap je. Perut nanti, tak faham. Solihin mana? Solihin, ada ke? Tidur lah. Cepat betul masuk tidur. Alright, kita mula buat base to emitter dulu. Okay. So VBB sama dengan IB RB plus VBE. So IB equal to VBB tolak VBE over RE or RB. So RB kita dapat berapa? VB 0.85, RB 180, 0.85 tolak 0.7 bahagi 180. Okay. Kosong 0.83 microampere. Alright. And then kita boleh cari IC. IC sama dengan beta IB. So beta dibagi dalam 120 darab dengan 0.83 microampere dapat 0.1 mili. Betul ke? Dia round off tu, sir. Oh, dia round off 0.996. Yeah. Ya. Oh.
0.99 no 0.0996 mili, jadi lebih kurang 0.01 mili. Alright. So kalau nak cari soalan suruh cari DC log line, kena cari IC dengan VCA lah. So nak cari VCA, kena buat looping dekat sini lah. So looping collector to emitter loop. Kita kena cari VCC sama dengan IC RC plus VCA. Okey. VCA sama dengan VCC tolak IC RC VCC kita adalah 3.3 volt tolak 0.01 mili darab RC 15 kilo ohm. Dapat dalam 3.15 volt. satu mili darab 15K. Okay. Brian, VCA you dapat berapa? Sama sir, sama 3.15. Oh, skema bagi lain eh. Mana dapat 15 kat sini? Sebab dia punya IC dia guna Oh, sepatutnya 0.01 kan? Ya sir. Oh, ni salah ni. 0.83 mikro darab 120. Salah ni, ini adalah 0.1 mili. Okey, ni pun salah. Apa lebih dia dapat 3.15. Salah ni. Alright. So dah dapat IC VCA, kita boleh lukis DC log line. Okay. Untuk IC set. So VCC sama dengan VCE tolak IC RC. So nak dapatkan, okay, cari VCE dulu lah senang. VCE cut off, VCE cut off. So kita set IC sama dengan kosong. So when IC sama dengan kosong, jadi kosong, so VCC sama dengan VCE.
VCC kita adalah 3.3 volt. 3.3 volt Ayo, ayah ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, 3. 3.3 salah. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4. So dekat sini 3.3 volt. And then kita cari value IC saturation, di mana kat sini tak ada ammeter resistance, so kita pakai direct formula yang sama yang macam ni. So kita set VCE sama 0. So VCC sama VCE plus IC RC, di mana VCE sama 0, so potong VCC sama dengan IC RC. So IC sama dengan VCC bahagi RC. 3.3 bahagi RC adalah 15K. 3.3 bagi 15K, kita dapat 2.2. 0.22 mili. Kosong point dua mili. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 1.4, 1.5, 1.5, 1.8, 2.0. Oh, dah betul 15. 2.2. Allah silap. 0.02, 0.4, 0.6, 0.8, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 2.0, 2.2. 0.2, 0.2. Right, ini. Alright. So IC kita dapat tadi adalah 0.01. Kecil ni. PCE kita dapat 3.15. Itu kan 1.5 dekat sini. VCQ
ICQ. Kosong 1 3.15 Q point. Alright. Settle. Dan kita buat ANC analysis. So kita convert AC circuit. AC analysis. Hak ni kita short kan, hak ni kita ground kan, hak ni pun kita ground kan. Ni kita ground kan. Right. So dia akan jadi AC kita pergi ground, AC pergi ground. Alright, kita ada PS. Okay, and then ini kita tukar dalam bentuk small signal. Hybrid mode. Hybrid model kita tukarkan jadi RV. Kalau dekat base kita ada R5. And then dekat collector kita ada GNV5. So, so RE kita tak ada, so pergi ground terus. Ini base, collector, ini emitter. Emitter direct pergi ke ground. And then kita ada RC. GM, V5, kita ada R5. Kalau ada R5, kita ada V5 juga. Kita masuk IB kecil kat sini, kita ada RB, kita ada voltage source. Right. So kita boleh start analisis. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari GN dengan R5. And then voltage gain. Okay. Formula dapat, okay. GN sama dengan ICQ over VT. ICQ kita dapat berapa? ICQ kita dapat 0.01 milliampere bahagi dengan 26 millivolt. Dapat berapa? Brian dapat berapa? Ada tak dengan saya? Siapa-siapa dengan saya? Sunyi ni seorang-seorang ni. Saya dapat 0.26 times 10 to the power of -6. Oh, ni persoalan ni 0.1 ni 0.01. So kena buat kiraan baru. Brian dapat 0.38 ke? Mili. Sama tak? Ya, sir. Ya. Cun. Okay. Right. And then lagi satu formula yang kena ingat adalah beta sama dengan GM R5. So dapat R5 GM
Oh, beta bagi GM. So beta kita adalah beta 120. 120 bahagi GM kita 0.3 dapat kita dapat 315.79 ohm. Ni salah ni. Okay. Sekarang dia suruh cari AV. Dia suruh cari, soalan-soalannya suruh cari small signal voltage gain. So AV lah. So as we already know that AV equal to voltage out bahagi voltage source. So actually we look at voltage out kat sini, voltage source kat sini. So V out dia punya equation dia adalah voltage yang drop dekat RC. So V out sama dengan minus GN V pi darab RC. And then kita ada kena cari voltage relation between V pi dengan Vs. Sebab ada V pi kat sini. So kita cari relation V pi dengan Vs. So nak dapat voltage V pi, dia adalah voltage divider antara R pi dengan RB. Alright, untuk V pi sama dengan, dia ada voltage divider kan sebab dia sesiri. So V pi adalah R pi plus RB darab Vs. Kan, sebab kedudukan dia adalah sesiri. So dapat voltage kat sini, voltage yang kat sini dia dah divide dahulu. So ulang balik Nak dapat voltage dekat V pi ni, dia adalah voltage divider antara voltage dekat sini dengan voltage dekat sini. Hasil dua voltage dekat sini dapatlah voltage Vs ni. So nak dapatkan formula ni, kita pakai voltage divider je. Voltage divider dia adalah R pi bahagi R pi plus RB darab Vs. So kat sini kita tahu yang Vs adalah R pi bawa sebelah sana plus RB bagi R pi darab V pi. Ini bawa ke sana, ini bawa ke sana. So kita dapat dah dua equation, 1 dan 2. Kita masuk ke dalam formula gain. So GM V pi RC over R pi plus RB R pi darab V pi. So V pi kita boleh buang. So kita dapat GM RC darab R pi over R pi plus RB. Okay. So GM kita dah ada dah. GM kita dapat 0.38 mili darab RC berapa? RC berapa guys? Saya dah lupa. Tolong. 15 kilo ohm. 15K Brian. Yes sir. 15K darab dengan R pi kita dapat 315.79 bahagi 315.79 tambah RB dapat berapa Brian? Apa sir? RB
RB 180K. 180K. Alright. Dapat 9.98. Good. Iya. Alright. Bayan dapat? Dapat 9.9. Dapat saya dapat. Okay. Cun. Oh, sikit ni salah ni. Dapat berapa? Oh, 8 something. Formula dia sama. TMR out, R5, R5 plus RP. Okay. Sama macam kita buat. Alright, sama. Sir, saya ada soalan. Ya, boleh Brian soalan. Kenapa dia guna kenapa guna voltage divider rule dekat VS? VS, okay. Kalau Brian tengok dekat circuit ni yang kat sini, nak tahu relation between Vpi dengan VS, nak dapatkan Vpi kita kena buat voltage division kan, sebab dia sesiri. Macam ni. Kalau ini adalah selari kan, parallel. Yes, sir. Okay, kalau parallel, VS ni value VS ni sama dengan value yang parallel, voltage parallel. Sini pun sama dengan VS, sini pun sama dengan VS. Kalau dia parallel, VS sama dengan Vpi. Sebab dia voltage dia sama kalau dia parallel. Tapi dekat sini kedudukan dia selari. VS, dia ada source. Kita ada RB, kita ada Vpi, kita ada ground. Dia sesiri kan? Oh, okay. Ni Vpi, ni adalah VB lah. Sebabkan dia sesiri, kita kena voltage divider ataupun you dapatkan voltage kat sini, VS tolak dengan voltage VP ni dapat Vpi juga. Tapi kita tak tahu voltage VP ni berapa. So nak senangkan kiraan, kita buatlah voltage divider sebab dia series. Okay, sir. Faham. Thank you, sir. Okay, welcome. Bagus, semua faham memahami. So, rugi tak bertanya. Nanti kalau bertanya saya malah nak jawab dah lah. Tak nak tanya kat sini. Saya copy link ni. Alright. Boleh tengok untuk jawapan soalan nombor ni. Seterusnya kita tengok soalan terus. Alright. Lim ada kat sini tak? Lim. Tadi dia macam tanya tadi. Lim, Chin, students. Lim Jia Chin. Ada soalan tak? Ya, sir. Dengar tak? You dapat tak? Boleh tak? Kau yang nak tanya soalan juga? Boleh. Yang depan tu I okey, yang belakang tu kan I nak tanya untuk yang tadi I AC analisis. yang belakang untuk yang VC ni tak sampai lagi kan? Ni soalan 2 kan? Soalan 3, soalan 2. Ini soalan yang ni, nombor yang ini. Ni tak ada problem. Ni tak ada problem. Ni tak ada problem. Ni pun tak ada problem. I dapat. Dapatlah. Faham lah maksud. Yang ni tak dapat. Yang last bukan ni. Nak tanya kan tadi kan I pening kenapa kan dia yang kosong tu kan dia dapat dari VCC kan minus yang
then minus yang RTH, then minus VBB. Betul. Kerana kan yang ni kan dia punya Mana minus? VTH ya? yang ni kan. Saya nak tanyakan kenapa kan dia tak ada dekat loop dalam. Loop dalam? Kan dia, yang atas kan yang atas perasan, tu kan. Kalau biasa dia kebiasaan kita pakai NPN. Panggil apa? NPN. Dia kedudukan dia sini adalah collector, sini adalah base, sini adalah emitter. Ya. Ini normal lah. Tapi dalam soalan ni dia trick sikit. Dia pakai NPNP di mana dekat sini adalah emitter, sini adalah collector base, sini adalah collector. Saya ada collector atas tapi sekarang collector tu kat bawah. So current dia lalu daripada emitter kepada base dan keluar dekat yes, dia keluar dekat collector. So you kena ingat untuk first analysis you mesti wajib untuk buat base to emitter. That's why base to emitter ataupun otherwise lah. So this part lah dia akan jadi. So that's why dia akan turun daripada emitter pergi collector dahulu, emitter ke base dahulu. That's the first rule. You kena buat sebabkan direction dia dah macam ni. That's why dia ambil emitter dahulu. So dia jadi mana? Ni. Kenapa dia tanya dia negatif 12 ya. Negatif 12 I dah tahu. Dia memang kalau I ambil 12 minus tadi 12. Kalau I sama juga kan, kalau negatif 12 tambah tu kan nanti dia akan nak tukar jadi negatif juga kan. Betul. Dia IP, tak itu itu faham. So kalau you susun balik satu tempat ni dia akan jadi negatif lah. Dia bawa 12 ni ke sana. Negatif lah. So lagi satu kan I nak tanyakan, kalau I nak buat yang loop dekat dalam tu kan, bolehkah I ambil dekat dalam tu kan? Tapi kan ya. Tak boleh. Kalau I ambil dia kena guna, you kena ingat kalau dia adalah forward bias. Okay. BE ni dia adalah forward. Okay. Kalau BC dia kena reverse. So dia tak ada current lah. You kena ingat ni tak boleh, dia tak boleh ada connection. Kalau ada connection, ada current punya sikit. Mana transistor you dah macam tak operasi dengan elok lah. Dia kena pakai rule ni. BE je boleh ada current. B ke C tak boleh. So you kena buat C ke E ke C lah. E ke C ataupun C ke E, dia boleh forward. C to E boleh. Collector to emitter dia boleh forward. B base ke emitter pun boleh forward. Cuma base to collector tak boleh forward. So dia tak lebat dalam lah. Okay. Jadi I nak tanya yang ni. Kerana kan yang atas tu kan okay I faham, kerana I tengok kenapa boleh atas yang guna dalam loop kan, kenapa yang bawah ni kena guna yang atas tu. Sebab dia tapi I ada perasan lah. perasan lah yang collector tu dekat bawah. Dia tapi kalau trick lah sebab dia pakai transistor PNP. Selalu kita calculate guna PNP. NPN. Sekarang ni disuruh PNP. So di trick you lah. Faham. Alright. Macam tu. Okay, faham. Thank you sir. Alright. Okay. Okay, untuk soalan nombor mana kita dah pergi? Soalan nombor 2.
Kita nak cepat nak cepat boleh, saya bagi je ni skema ni. Okay, soalan nombor 2. Okay, dia bagi value okay, case dia boleh bukan macam tadi. Ni NPN, dia ada source, dia ada capacitor. And then dia bagi VA. Kalau dia ada bagi value VA, kita kena cari R not. R kecil. Output resistance. Cuma ada sini kalau dia bagi VA ni infinity, so kita assume R out kita adalah kosong. So tak perlu assume ada R out kita punya skirt. So nak cari, so dia suruh cari gain dan suruh cari input RIB. Resistor looking into the base resistor. So first of all, orang kena tukar dalam bentuk normal form ni, tukar dalam bentuk normal form biasa. Ini macam dalam lecture note juga dah belajar dah. Okay, ground. So kita kat sini kita ada RB ataupun kita boleh nama dia RTH pun sama. Kat sini kalau kita bagi VBB ataupun kita bagi nama VTH pun sama. Sama je. VTH ataupun RTH. Kat sini bagi RTH. So kat sini nak dapatkan warna ni adalah paralel antara dua ni. So dia buat paralel. Dia dapat value. Dan nak dapat VTH atau VBB, kita kena buat voltage divider, voltage yang dekat sini. So voltage dividernya kita dapat dalam 1.15 volt. Okay. So kita dapatlah VTH dengan RTH. Sekarang kita bolehlah buat loop untuk base to emitter. So base to emitter, kita dapat VBB ataupun VTH di sini pakai nama VTH pun boleh. VTH sama dengan IB RTH plus VBE plus IE RE. So kita tahu IE sama dengan 1 plus beta IB. So kita gantikan IE kat sini. So dia dapat VTH sama dengan IB RTH plus VBE plus 1 plus beta IB RE. So susun balik dia dapat macam ni. And then boleh cari IB di mana VTH tolak VBE bagi RTH plus 1 beta plus 1 RE. So beta sama dengan 120 dalam soalan ni. Beta 120. So 120 tambah 1 darah dengan RE tambah dengan RTH. Kalau buat ni, then you dapat value IB sama dengan 3.48 microampere. Sir. Ya, Brian. Kenapa dia guna IBQ ah? Oh. Dia IB tu sebenarnya sama dengan IBQ. Apa yang calculation kita dapat tu adalah nilai yang kita letak dekat DC load line tu, nilai yang tengah. Sama je. IB dengan IBQ sama, IC dengan ICQ pun sama. You boleh guna dua notation tu. Cuma dia nak tunjukkan dia adalah nilai Q point sahaja. Tapi Q point tu ambil apa yang hasil kiraan kita jugalah. Brian sama. Oh, okay sir. Tapi kalau saya letak IB pun boleh lah sir? Boleh. Sebab dalam soalan ni so cek IB kan, dia tak soal IBQ pun.
Dia tak cerita pasal IBQ tapi dia pun boleh. You letak IB saja pun boleh, IBQ pun boleh. Tapi jika soalan kata cari IBQ, yes, you wajib letak IBQ. Okay sir, faham sir. Alright, cut. So, dia dapat value IB 3.48 and then nak dapatkan IC sama beta IB darab dengan 120 dapat 0.418 IC. Right, dia dapat nilai IC dengan IB. Dia dah cukup dah untuk you guys cari AC analysis. Okay. So, mungkin ada yang dah pening dah macam mana dia tukar dalam bentuk macam ni kan. Okay. Okey, daripada circuit macam ni kita boleh tukar dia dalam bentuk AC. So, BJT yang kat tengah ni korang tukar dalam bentuk hybrid. Ini base, collector dan emitter. Korang boleh copy balik circuit yang sama. Oh, cuma dia sekarang ni kena ganti nilai VS lah. VBB ni atau VTH ni kita kena ground kan. Okay, kalau kita tengok soalan. Okay, ni kita senang saya draw dari sini lah. Dari sini. Kapasitor kita shortkan and then kita groundkan nilai DC source. So akan kita dapat macam ni. VS kita dapat RS. R1 dengan R2 ni lebih ground. R1 ni dia kena kat DC source ni dia akan jadi ground ni. Dia akan jadi ground. So ni R1 kali ground, R2 pun jadi ground. Dia kena dengan ground. Lepas tu kita ada masuk transistor ni, base. Dekat base ni kita ada R-Pi. Kita ada R-Pi. Dekat collector ni kita ada GM-V-Pi. Ada masuk. Dan kita ada resistor dekat RE. And then kita ada resistor dekat collector. Pergi ke ground. Alright, dapatlah bentuk hybrid model. Okey, nasihat saya, kalau ada case yang ada RE macam ni, saya sarankan you pakai GM-V-Pi ni sama dengan beta IB. Beta IB sama je. Beta IB sama dengan GM-V-Pi. So senang sikit kita nak buat analisis nanti. So hak ni boleh paralelkan. So nak jadi simple. Jadi simple macam ni. Ni R1, R2 kita paralelkan. Kita ada kita ada R-Pi. Kita ada beta IB. Kita ada RC, kita ada RE. Alright. V out kita kat situ. Okay. Alright. Ni kita buat sambung. Ni sama je kalau buat sambungan. Nampak macam saya buat tadi. Alright. So RIBU dekat sini. And then RRU dekat sini. So nak dapatkan V out adalah voltage yang drop dekat RC. So kat sini dia buat R out ke RC ni. R out ke RC kot. So beta dia kan
reverse direction sebab V out tu sepatutnya negative potential, sepatutnya current masuk dekat atas tapi current masuk dari bawah. So pakai minus beta IB darab RC. So right, settle dah dekat V out. And then sekarang nak cari voltage input. Voltage input dekat sini. So voltage yang dekat sini sama dengan voltage gabungan dekat sini. Sebab ada paralel. Okey. Nak dapatkan voltage in adalah voltage V pi tambah dengan voltage VE. So nak dapat voltage V pi adalah current yang masuk darab dengan resistance R pi, kita dapatlah V pi. So kita bagi nama dia IB. Adalah current yang masuk dekat base. IB darab R pi dapatlah V pi tambah IB. Nak dapat VE ni adalah current yang kat sini campur current kat sini. Current kat sini adalah IB campur dengan beta IB darab dengan RE. So boleh buat keluar IB, kita dapat macam ni. So right. So kat ni bila kita VE ni bahagi dengan IB, kita dapatlah RIB. Right. So nak dapatkan voltage yang drop dekat sini, dekat VE ni, kita kena paralelkan resistance RIB dengan RTH. Kita bagi nama dia RI. RI adalah RTH paralel dengan RIB. Bila kita dapat resistance macam ni, barulah senang kita dapatkan voltage divider. Dapat bentuk macam ni kan senang buat voltage divider. Ini adalah RTH paralel dengan RIB. Kita dapat RS kat sini, kita ada VS. So dengan sini boleh kita buat voltage divider. So dapatlah Vin. So Vin adalah voltage divider antara RIB dengan RS. So RI bahagi RI plus RS darab dengan VS, dapatlah Vin. So kalau kita terbalikkan, kita dapatlah VS dekat sini. So bila dapat VS, kita boleh V out bagi dengan VS lah, baru kita dapat nilai AV. So V out kita dah ada. So sekarang kita masuk nilai VS. Right, kita masuk nilai VS. V out sama beta minus beta IB darab R out bahagi R in. Ini adalah nilai VS. R in plus RS bagi R in darab V in. So V in ni kita masuk balik nilai yang ni. So dapat nilai IB. Bila dapat nilai IB, atas bawah kita boleh buang. Bila kita simplifykan dalam bentuk macam ni. And then kita masuk je value beta, RC, so RI ni kita kena cari siap-siap lah. RI ni adalah R in, RI base darab dengan paralel RTH. Dan RS ni yang dah diberi. Right. Okay. Dan bila you masuk value dan you dapatlah value gain. Kita dapat value gain 8 something. So, okay. So nak dapatkan R pi sama dengan GM. Oh. Ni nak senang ingat. Beta sama dengan GM R pi. So R pi sama dengan beta over GM. So GM sama dengan ICQ bahagi dengan PT. So sama dengan beta VT over ICQ sama. Okay, dapat value tu masuk ke dalam dan korang kira lah AV. Settle untuk soalan ni. Nak buat ni. Oh, ini sama. Alright.
Untuk soalan nombor 3. Untuk soalan nombor 3, dia trick sikit kat sini dia pakai PNP sebab emitter dekat sini, collector sini, base kat sini. So direction dia macam ni. Selalu dia collector kat atas, base kat tepi, emitter kat bawah. Tapi dia terbalik kerana ni. So tengok caranya dia buat adalah first of all you kena cari base tu collector punya loop. So base tu kena mention loop. So kat sini kita ada emitter to base lah. Kalau NPN kita buat base to emitter loop kan. Tapi untuk PNP kita buat terbalik, E base to emitter to base loop. Right. So dia start daripada source. Source adalah VE equal to VEB plus IB RB plus dia ada VBB. Okay. So nak dapatkan IB RB equal to VEB plus VBB minus VEE. IB equal to VEB plus VBB minus VEE bahagi RB. So VEB adalah 0.7, VBB 2.455, Oh, saya silap. Silap ya, kat sini sepatutnya hak ni retain, hak ni bawa ke sana, hak ni bawa ke sana. So VEE tolak VEB tolak VBB. So VEE tolak VEB tolak VBB bahagi RB. Dapatlah 3.3 tolak 0.7 tolak 2.4 bahagi 80K, dapatlah value IB. So dapat value IB, you darab dengan beta, dapatlah value IC. So kalau soalan tu minta value VECQ, VEC, notice kat sini VEA tolak VE ni VEC tolak IC RC. So lepas pula mana dia.
Kat sini. So, dia adalah VEE equal to VEC plus ICRC. So, nak dapatkan VEC sama dengan VEE tolak ICRC. VEE dah ada, IC dah ada, RC dah ada. So, tolak dapatlah VECE. Alright. Next, kita boleh convert dalam bentuk hybrid. Oh, ni dalam bentuk hybrid. So, kalau nak cari soalan, suruh cari apa? Suruh cari GM, R5, R0. Oh, dekat sini dia bagi VA sama dengan 80 dekat tepi kolektor. So, R0 dekat tepi kolektor. So, formula untuk dapat akar R0 adalah VA bahagi ICQ. Ni formula dapat GM, ni formula untuk dapat R5. Kira dulu dan dapat value. Dan susun nanti kedudukan RC dengan R0 ni you kena parallel dulu untuk dapatkan R out. Akan simple. Simple macam ni lah. Alright, ini RC kena parallel dengan R0. V out dia kat sini. So kita ada GM V5. Ni straight pergi ground tak apa. Kita ada R5, kita ada V5, RS. Okay. Ini jadi simple macam tu. So R0 dengan RC you kena parallelkan atau untuk macam ni. So current yang lalu dekat sini baru kita dapat V out. So GM V5 minus. Oh, disebabkan sekarang ni. Oh, okay, terbalik. Ini adalah collector ya. Sini adalah base. Sini adalah emitter. So current adalah ke atas. Current dia pergi ke emitter. So voltage dia ada, current dia adalah ikut arah normal ke bawah. So dia positif V5 darab dengan R0, dapatlah voltage V out. Okay. And then kedudukan V5 pun terbalik. Dia ada daripada collector to to base, dia positif kat sini. Dulu positif kat sini kan sebab base to emitter. Dan terbalik, dia collector to ke base, dia kedudukan ni terbalik bagi V5. So minus V5 sama dengan voltage divider antara RB dengan R5. Apa tu? RI. Ini sebenarnya boleh R5 terus ni, senang. Alright. And then minus V5 sama dengan R5 bahagi R5 plus RB darab VS. So VS adalah terbaliklah. And then V out over VS. And then nilai V5 ni you boleh potong. Jawapan dia still lagi dalam bentuk minus GM R out darab RIB darab RB. RB ni susah lah, R5 terus lah susah lah tu. Ni masuk value dan dapatlah jawapan untuk gain. Gain dia dalam minus 7.99. Alright, ini cara lain yang dipakai. Ini di cara lain. Saja nak tunjuk contoh lain. Dia dapat juga value yang bukan sama. Right.
Settle soalan ni. Sorry saya laju sikit, saya nak habiskan video ni. Tak apa sir. Brian, yes. Nak tanya apa Brian? Tak nampak Tidak sir, tidak. Okey. Okay, boleh. Tak apa. Nanti skema ni Boleh, saya boleh. akan bagi. Okey sir, okey. Okay. Saya upload siap-siap lah, takut. Tak apa, kita run through dulu dengan soalan nombor 4. Ni faham macam mana dah kena tengok sikit lah yang ni. Sebab ni abnormal sikit. Sebab dia pakai PNP. Daripada emitter to base to collector. Kena banyak praktis lah, kemungkinan soalan favorite kot. Untuk soalan 4, ni macam soalan biasa tapi dia pakai PNP juga. Bukan NPN. Soalan nombor 4 ini. Okey, soalan nombor 4 ini. Disebabkan dia pakai PNP juga. So first of all, sama juga step dia bila you buat this analysis, you kena open capacitor dan you kena cari VTH. Kena buat nombor form lah. You buat nombor form tu jadi macam ni, nombor form dia macam ni. Cuma dekat sini you boleh bagi dia nama VBB atau VTH sama je, RTH atau RB sama pun. Tak ada masalah, bawa nama apa pun boleh. So first of all you buat voltage divider untuk cari RB atau RTH. Right? And then you cari VTH atau VB, you kena voltage divider sebab R2 dengan R1 ni seseries. Dan dapat value untuk VTH. Okay, dah dapat bentuk macam ni, baru you buat analysis, makna cari IB. First of all, you kena buat kalau PNP, NPN, you cari base to emitter. Kalau dalam PNP, you cari emitter to base. So daripada emitter ke base, dia adalah VEE. Di sini VEE sama dengan IERE. Kat sini dulu VBE jadi VEB tambah VEB. IB, RB, IB, RTH kat sini nama dia plus VTH. Alright. And then dia susun balik jadi macam ni. And then dia susun, dia letak satu IB tu dalam satu tempat. So IE ni kena ganti sama dengan IE equal to 1 plus beta IB. Right, masuk ke dalam sini. So jadi VEE tolak VEB tolak VTH. Tak nampak pula. VEE tolak VEB tolak VTH sama dengan IB RTH plus 1 plus beta IB RE. So kumpulkan IB RTH dengan ni bawa ke bawah. So jadi IB RTH plus 1 plus beta RE. So bawa semua resistance ke sebelah sana. So jadi VTH, VEA tolak VTH tolak VEB bahagi RTH tambah 1 plus beta RE. Dan dapatlah value IB. Dia dapat value IB, guna IB times beta dapat IC, and then IE adalah beta plus 1 IB. Dapatlah value IE juga. Alright. So nak dapat VECEQ, kalau ditanya VECQ, so VECQ sama dengan looping yang dekat sini. So looping yang sebelum, kalau NPN adalah collector to emitter kan. Kalau PNP you kena buat emitter to collector. So VEE sama dengan
IERC plus VEC plus ICRC. So VEC sama dengan VEE tolak IERE tolak ICRC. IERC dah ada masuk je value, so you tolak dapat directly nilai BCE. Alright. Okay. Alright, kalau dia suruh buat DC log line, buatlah. Ni cari dah ajar tadi, cari tadi nak dapat DC log line tadi kan. Alright, untuk semua signal. Okay, untuk semua signal ingat ini untuk PNP di mana sini base, sini adalah emitter dan sini adalah collector. Okay. Okay, kalau tukar dalam AC analysis, hak ni kena pergi ke ground. Hak ni perlu pergi ke ground. Nak asal dia, kalau ada asal dia. Yang ni pergi ke ground, yang ini pergi ke, okay, ini short. So dia akan jadi R1, R2, dia connect dekat base. Base ada resistance R5. Dan dia connect ke, yang ini pergi ground. So emitter you adalah ke ground. And then you ada collector. Collector you out kat sini, dia akan ada resistance kat sini. Tapi direction dia sebabkan dia PNP, direction dia pergi ke atas. Kalau PNPN, direction dia ke bawah. So PNP direction dia pergi ke atas. So dia jadilah macam ni. Ya, dia jadilah macam ni. So untuk senangkan kita punya analisis, kita boleh pakai beta IB berbanding GMV5 sebab dia ada resistance dekat emitter. So boleh cari apa dulu, kita boleh cari GM juga. So nak dapatkan Vout. Vout adalah voltage yang dekat sini. So current yang masuk dekat sini, current maksudnya adalah beta IB RC, dapatlah Vout. So sekarang kita nak cari voltage yang dekat sini. Ataupun voltage Vin. Voltage Vin sama dengan Vs, tapi Vin ni tidak tahu sebab voltage Vin ni adalah gabungan V pi dengan Ve. So V pi kita adalah IB yang masuk dengan R pi, kita dapat V pi tambah ini adalah current yang dekat sini dengan current yang dekat sini. So 1 plus beta IB darab dengan RC. Lepas tu ni dengan minus ni. So dapat Vs. So saya cakap Vin sama dengan Vs, so sama dengan Vs. So Vout darab dengan Vs. Menggantikan dan IB ni boleh potong. Dan replace value lah R pi ni kita dah kira tadi. And then beta RC plus 1 plus beta RE. Okay, dapatlah value gain.
Ini juga metod kedua. So saya ni saya upload dalam saya punya drive, saya nak share. Saya share sekejap. Okay, saya share dia punya jawapan dalam link. Boleh try access. Kalau tak boleh buka, boleh beritahu. Hak ni saya rasa kena practice lebih sikit, kena cuba faham. Kalau tak faham nanti boleh PM saya. Dia jadi need access ke? Tak boleh access Alamak. Need access. Alamak. Restrict sama siapa ni sekejap. Lupa editor. Ini mana link? Oh yo. Alright. Cuba check sekali lagi ni baru. Maaf saya terpaksa laju sikit sebab nak cover semua soalan. Tak apa, boleh practice dulu soalan, nanti tak faham boleh try PM saya. Boleh access jawapan? Dapat saya dapat. Alright. Boleh. Untuk soalan nombor mana tadi yang disilap tadi? Nombor 2 kot. Hak tu pakai saya punya ni lah, whiteboard tu lah. Tutorial. Attendance dah dapat lah kan? Dah. Alright. Dah sir. Alright. Jun. Nanti recording boleh PM kat saya. Seorang